Hai murid-murid semua, hari ini kita akan belajar topik yang terakhir di dalam unit 1 iaitu keselamatan. Standard pembelajaran untuk topik ini ialah membincangkan tentang gangguan seksual dan penderaan seksual, mengaplikasikan kemahiran berkata tidak kepada gangguan seksual dan penderaan seksual, menjana idea cara menangani gangguan seksual dan penderaan seksual. Keselamatan melindungi diri merupakan aspek yang amat penting dan perlu diberikan perhatian khususnya dalam kalangan remaja. Pendedahan mengenai keselamatan bertujuan melindungi diri daripada jenayah seksual yang semakin membimbangkan. Kemahiran kecekapan sosial perlu diterapkan untuk menjaga keselamatan diri. Unit ini akan menerangkan gangguan seksual dan penderaan seksual serta langkah-langkah menghindar daripada kejadian tersebut. Apakah yang dimaksudkan dengan gangguan seksual? Gangguan seksual merupakan tingkah laku yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Tingkah laku berunsur lecah ini tidak diminta, tidak diundang serta tidak ditawarkan oleh mana-mana individu yang terlibat sama ada secara langsung ataupun sebaliknya. Gangguan seksual ialah perlakuan tidak bermoral yang seharusnya dielakkan kerana meliputi gangguan mental dan emosi seseorang. Antara jenis gangguan seksual ialah secara verbal dan bukan verbal termasuk sentuhan tidak selamat. Salah laku ini memberikan impak yang besar terhadap diri mangsa, keluarga, agama, bangsa dan negara. Penderaan seksual pula berbeza dengan gangguan seksual. Penderaan seksual ini merujuk kepada sebarang perlakuan individu yang memaksa, memperdaya atau mengugut mangsa serta mendorong berlakunya hubungan seksual antara mereka semata-mata untuk memuaskan nafsu seksual si pelaku. Penderaan seksual terhadap kanak-kanak biasanya dilakukan oleh seseorang yang jauh lebih dewasa, seseorang dalam kedudukan berkuasa, seseorang yang dikenali dan dipercayai oleh kanak-kanak. Umumnya, gangguan seksual ialah sebarang tingkah laku berunsur seksual yang tidak diingini dan memberi kesan negatif terhadap psikologi dan fizikal individu yang terbabit. Jadi, bagaimana pula gangguan seksual ini boleh berlaku? Yang pertama adalah gangguan seksual melalui lisan. Contohnya seperti teguran, komen, jenaka, membuat bunyi dan soalan berbentuk lucah. Gangguan seksual melalui visual. Contohnya gambar atau video lucah. Gangguan seksual melalui fizikal. Contohnya sentuhan yang berniat untuk mengganggu. Gangguan seksual melalui isyarat. Contoh isyarat berbentuk lucah seperti bermain mata, tangan, alat sulit dan lidah. Gangguan seksual melalui psikologi, contohnya meluahkan perasaan atau hasrat yang berbentuk mendesak. Cara menangani gangguan seksual dan penderaan seksual. Buat laporan gangguan kepada ibu bapa, guru dan konselor. Tidak merahsiakan masalah gangguan dan penderaan seksual. Tidak bebas bersentuhan, berkawan secara sihat, berani berkata tidak dan berpakaian sopan. Sekian itu sahaja daripada saya. Sehingga berjumpa lagi murid-murid. Terima kasih. Bye!